إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. سأول قال معلف قدس الله سره. الصلاة محال المناجاة situ ya. Wa ma'dinul musafah. As-salah mahalul munajah wa ma'dinul musafah. Kerana bahawa sembahyang itu ialah tempat munajat dan tempat berikhlas-ikhlas, mana tempat menyuci dan membersihkan sebersihnya kedudukan qalbi insan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dikata fa iza lam yajidil 'abdu fiha nasiman minal qurbi fazalika dalilun ala ghayatul mu'dih. Apabila mereka tidak dapat dalam sembahyang itu bahagian daripada kehampiran qurbi, betul hampir dia dengan Tuhan, kalau dia tak dapat, fazalika dalilun ala ghayatul mu'dih, menunjukkan dia tu terlampau jauh dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau sembahyang dia tak dapat tu maknanya kedudukan dia terlampau jauh dengan Tuhan. Kerana sembahyang itu tempat munajah, tempat hamba menzahirkan hajat dia, kefakiran dia, kehinaan dia dengan Allah Ta'ala, dan tempat dia meletakkan gantungan bulat terus dengan zat yang maha kaya, zat yang maha memberi, zat yang memiliki segala-galanya. Sembahyang itu tempat dia izharkan benda itu, mesti jadi tempat munajah, dan juga tempat dia musafah, tempat melakukan sebersih-bersih keikhlasan dia dengan Tuhannya. Maknanya bersih paling besar apa? Tidak ada dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Dia akan berlazat. Sebab itu sembahyang dipanggil tempat mahalul khalwah wal infirad wal inkita'. Sembahyang itu tempat apa? Berkhalwah. Mana bila berkhalwah dia dua, dia tak boleh dengan lain. Infirad, hati dia ketunggalan dengan Tuhannya. Dan di sini dia banyak lagi lah. Kerana bahawa dalam sembahyang itu dia ada maknanya pujian, memuji-muji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan diwajibkan, kalau tidak dibaca tak sah sembahyang. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang mana tidak sah kalau dia tidak membaca Fatihatul kitab, ia telah suatu Fatihah yang terdapat dalam dia apa? Pujian, dialog
Bila hamba tu puji je, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan jawab, hamadani abdi. Hamadani abdi, telah memuji hamba-Ku akan daku. Begitu dekat kan, kontak, bertakallum, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sembahyang ni cukup hebat, ya. Dan doa, sembahyang merupakan nama dia pun salah dengan mana doa. Doa dengan mana kita mengajukan qalbi kita, memandang fakir, hina, kurang kita kepada zat yang maha sempurna. Itulah tempat sembahyang tu, mengadu segala hajat kita, terutama di dalam sujud, tempat yang paling mustajab doa tu. Dan munajah itu dipanggil mukhatabatul asrar. Munajah itu dipanggil apa? Mukhatabatul asrar. Mukhatabah mana berdepan sir batin hati kita dengan Tuhan. Dia dipanggil kiblatur ruh, huwallahu ta'ala. Ini semua dipanggil apa ni? Nikmat ruh, ya, nikmat. Inilah sebenarnya jalan kehidupan sebenar. Hakikatul hayah ya al-hayatur ruhaniyah. Hakikat kehidupan sebenar ialah hidup ruhani kita, yang mana telah jadikan dalam dia apa? Ja'ala fiha an-najah wan ni'mah wal lazat wa rauha. Itu semua minal ni'amil azimah, nikmat yang besar-besar. Daripada mana tu? Asrar, sir. Kerana Syaban ni duduklah dalam apa tuan-tuan? Ya, latifatus salisah panggil. Wahia latifatus sir. Ya, tempat sir, tempat pembukaan tajalliyat marifat di situ tempat. Iaitulah mukhatabah. Mukhatabah ni mana cakap kalau kita sama kita makhluk ni berdepan. Bermakna dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qalbi kita betul-betul menghadap. Mukhatabatul asrari, mana kita menunjukkan tawajuh asrar kita kepada dia. Bila dia berlaku ni, dapat mukhatabatul asrar bis salah, tatkala khalis azkar, tatkala ingatan dia segala zikir tu khalis safah, mana bersih betul. Disebut dengan lidah, sentak dengan hati, sama je. Tuju dia membesar, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalis, ya, maknanya bersih betul. Azkar, segala zikir. Azkar jamak di kalimat zikrun. Zikrun apa mana? Zikir. Syuhudul mazkur wa dawamul hudur, itu makna zikir. Zikir makna syuhudul mazkur, qalbi dia musyahadah akan al-mazkur, yang disebut, yang diingat. Siapa? Huwa Allah Ta'ala. Wa dawamul hudur, dan kekal hadir hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu pun dipanggil az-zik. Itu makna zikir. Syuhudul mazkur wa dawamul hudur, baru dia akan pergi makna dan natijah, nataij dalam zikir didapat. Khalis azkar, badan zikir dia perlu kepada apa? Nak dapat khalis azkar, ishtighalul qalbi, dia kena memberi tumpuan, ya, setumpu dia yang boleh semampu habis, buangkan ingatan dia yang lain. Baru ketika itu dia akan dapat rahsia-rahsia yang dibukakan. Terkala khalis azkar bagi Tuhan, mana dia punya fokus dengan Ta'ala. Waskuri semarabbika wa tabattal ilaihi tabtilah, sebut oleh kamu dan ingat oleh kamu akan Tuhan kamu, nama Tuhan kamu Allah. Wa tabattal ilaihi tabtilah, dan tabattul mana putus dari yang lain. Bahawa kita semayang dia tidak boleh masuk sebarang ingatan melainkan dengan dia je. Tapi apa yang telah berlaku, itulah yang berlaku. Sebab semayanglah dia masuk macam-macam kerja dia, macam-macam ingatan dia, macam-macam story dia masuk dalam semayang. Itulah kedudukan kita yang nakis, terlampau kurang. Sebab hati kita apa? Berpaling. Izal tafatal qalbi anillahi faqad naqasal mahabbah wal hub.
Apabila hati itu berpaling daripada Tuhan, maka naqis, kurang dia punya mahabbah dengan Tuhan. Maknanya mahabbah merupakan jalan, tariquna tariqul mahabbah. Bila hati kita berpaling aja, maka mahabbah itu akan cacat. Bila mahabbatullah, rindu ke Tuhan, cacat, mana dia tak akan dapat pembukaan hijab. Ya, dia pembukaan hijab, rafa'tul hijab, dia berlaku bila betul-betul mahabbah, ishkun asyiqani wa asyiktuhu. Ya, asyik akan aku dan aku asyik akan dia. Mana aku balas keasyikan dia. Bila dia dapat tu, bila dapat lazzatuz zik, dia dapat kemanisan zikir. Bila dapat kemanisan zikir, bila ada al-ishtighal, itu dia. Di ishtighal, berbimbang bertumpu, dia akan dapat kemanisan. Di kemanisan tu dia akan dapat kerinduan. Rindu tu boleh buka, rafa'tul hijab. Allah. Maka nak dia khalis azkar bagi Allah Ta'ala, betul-betul bersih kalbi dia menghadap Tuhan. Malikul Jabbar, Raja yang maha keras, maha agung. Maka Jabbar termasuk dalam mana nama Al-Qahar. Dan menghilangkan kekerohan kauniyah. Dan sembahyang tu juga tempat dan menghilangkan tempat-tempat infirat. Infirat mana ketunggalan. Bila dia dengan Tuhan, dia lain tak masuk, bermakna apa? Hilang segala kekeruhan kauniyah. Kauniyah ni apa? Kaun, makhluk ni lah, semua makhluk dipanggil kaun. Ya, itu istilah sufi. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha. Kamu jangan, kalbi kamu tu berjalan daripada makhluk kepada makhluk. Ya, tapi sebalik berjalanlah kamu dari makhluk terus ke Tuhan. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu untuk kemuncak segala-galanya. Jadi dalam sembahyang tu dia kena habis hilang tu. Tempat hilangnya kekerohan kauniyah, kekerohan makhluk yang antaramu dan antara Tuhanmu. Maknanya tidak ada wasitah terus. Kalbi dia mi'raj, naik ke hadrat Tuhan. Hingga khalis hatimu, sehingga hati dia bersih betul-betul, terang cermin dia, maka dia akan terbuka, macam-macam terbuka. Dan sirmu, sir baca, jangan baca seram lah. Sirmu, sin ra kemudian mim je. Sir batin, bagi batin hati. Maka ketika itu khalis, bersihlah pada ketika itu syuhudmu, dan hapus zatmu akan wujudnya. Ya, ketika itu apa? Tenggelam segala yang lain, terhapus pandangan yang lain. Maka ditajalikan betul dengan dia. Allah, benda semua ada dalam sembahyang. Ya, semua benda tu ada dalam sembahyang. Berapa banyak yang kita dah ambil dalam sembahyang? Berlaku tak khalwah dalam sembahyang, berlaku tak infirat qalbi dalam sembahyang, berlaku tak inqita, ya, anil khalaik dalam sembahyang, berlaku tak mukallamah kita dengan Tuhan dalam sembahyang. Banyak dah. Tak berlaku lagi dalam sembahyang kita ni belum sempurna. Ya, belum sempurna, sekadar luar saja. Maka hasillah apa yang kita lihat sembahyang, tapi fasyak mungkar dia belum boleh keluar, dia boleh kontrol lagi. Sedangkan hakikatul salat dia pergi situ. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sembahyang akan menjadi benteng dari fasyak dan mungkar. Bab benteng fasyak mungkar, bab salat merupakan silatul bainal abdi wa rabbi. Sembahyang ialah kontak rohani antara hamba dengan Tuhan. Dan bila dibukakan kontak antara hamba dengan Tuhan, maka tenggelam yang lain. Ya. Bila dia tenggelam yang lain, maka ketika itulah bahawa dia merasakan nikmat betul dia dengan Tuhan. Dan akan dibukakan berbagai pembukaan futuhat, dan akan dilimpahkan faid, mana fuyudat, berbagai limpahan akan dicempakkan dalam hati yang telah bersedia menerima pancaran nur makrifat daripada Allah Ta'ala.
Maka apabila tiada mendapat orang yang sembahyang itu dalamnya kesedapan rahsia kurbi, ya, apabila dia kata lam yajid al-abdu fiha nasiman minal kurbi, dia tak dapat maqamul kurbi, dia tak dapat, maka fazalika dalilun ala ghayatul mu'ni, maka menunjukkan ia atas jauh dia dengan Tuhan. Jauh dalam ibadat ini satu perkara yang amat bahaya. Sebab orang menengok kita buat ibadat buat bagus, kan, cantik, memuji-muji akan kita orang tu, padahal dia sendiri belum dapat kehasilan yang dikehendaki. Iaitulah hudurul qalbi, ya, bis salah. Hadir betul-betul qalbi kita, tawajuh, menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, musyahadah akan dia. Lepas tu dia kata, kalau tak dapat lagi benda ni, silalah kita tangisi, maknanya, ya, satu kerugian besar. Allah. Summa salatu tattasi'u fiha mayadinul asrari. Itu di antara lagi banyak tentang rahsia sembahyang ni, mutiara-mutiara yang diletakkan dalam sembahyang. Berapa yang kita dah pungut, kita ambil. Dan maka sini panggil tattasi'u fiha mayadinul asrari, satu, wa syuruku fiha syawarikul anwari, dan luas baca lus tatasi ittasa ayat tasi'u, mana terluaslah dalamnya, dalam sembahyang tu apa dia yang ada dalam semua, terpampang, terbentang luar medan asrar, dan medan rahsia. Bermakna dalam sembahyang tu curahan yang begitu banyak asrar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia dapat asrar? Sebab dalam sembahyang dia ada infirad. Bila berlaku infiradul qalbi dalam sembahyang, inqita'ul qalbi anil khalaik, terputusnya hati daripada makhluk, pun dia kerat habis dia menghadap Tuhan tu, dan berlakulah khalwah, kepersendirian qalbi dia dengan Tuhan saja, maka layaklah dia menerima nur daripada Ta'ala. Farriq galbak minal aghyar, maka apa jawab dia? Yamla bil ma'arif wal asrar tu. Farriq galbak minal aghyar, kosongkan qalbi kamu selain daripada Allah Ta'ala. Maka dalam sembahyang tu tempat yang paling hebat untuk dia mengosongkan qalbi dia, ya, betul-betul dia menghadap. Maka yamla'hu bil ma'arif, Tuhan akan penuh dengan ma'rifat wal asrar, dan segala sir, nur semua dibuka. Besar sembahyang tu. Sebab tu kena amati itu. Banyak Tuhan letak kat situ. Maka luas dari dalamnya segala medan rahsia di dalam asrar dan benderang. Apa makna benderang? Tashruk, maknanya memancar bercahaya, ya, terang benderang. Dalamnya segala benderang nur, ya, syawarikul anwari, segala cahaya pancaran nur, ya, tu ada dalam sembahyang. Yani luas dalam sembahyang itu segala rahsia, ya, rahsia ni apa tuan? Benda sir, berduduk dalam sir, dia tak dibuka dia dengan Tuhan. Kelu lidah dia nak menceritakan pembukaan rahsia yang sangat hebat daripada Ta'ala, bila betul-betul dijadikan dalam sembahyang itu sebagai satu khulwah, infirad, inqita'. Kerana jauhnya, luas dalam sembahyang itu segala rahsia. Sebab apa? Kerana jauhnya daripada yang mewajibkan mengurangkan. Jadi benda yang mewajibkan menjadi kekurangan tak ada. Bila tak ada, dia bersih, itu maksud dia. Bila bersih, layaklah rahsia itu dibukakan untuk dia. Dari kerana berbanyak barang yang dalamnya daripada tilawah dan zikir, ya, kerana banyak, dipanggil mahalut tilawah wad da'awat wal azkar. Sembahyang tu mahalut tilawah, tempat kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Sebab tu suntikan dalam sembahyang tu Rasul buat, Rasulullah SAW pada sahabat dan sembahyang,
Apa masalah penting ayat ni, penting ayat ni, dan senang. Didikan tarbiyah besar zahir dan batin melalui tilawatul Quran fi shalah. Dan baca Quran yang paling hebat, baca Quran paling afdal di mana? Dalam sembahyang. Itu paling afdal. Bacaan Quran yang paling afdal dalam sembahyang. Tilawah wal azkar dan segala penumpuan kalbi kita, zikir, ingat kepada Allah Taala, semua di dalam tu. Maka oleh kerana itu layak dia menerima pancaran sir ataupun nur daripada Allah Taala. Dan murad daripada asrar, murad mana dikendaki, daripada asrar mana sir, bila banyak dipanggil asrar, itu ialah daqaiqul ulum. Yang dikendaki dia apa? Daqaiqul ulum. Mana daqaiq daripada segala ilmu, maknanya ilmu-ilmu yang seni. Sebab tu dalam hikam disebut apa? Kaifa an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Macam mana kamu nak memahami akan daqaiq, benda-benda yang daqiq, yang halus, yang dalam segala ilmu, sedangkan kamu tidak bertaubat daripada kesilapan kamu. Ya, dia takkan masuk benda yang mahal dan apabila hati tidak dibersihkan dengan taubat yang nasuha. Taubat peringkat syariat, cara dia minal ma'asi wal munkarat. Ya, taubat daripada peringkat mutawasid, daripada kasad dia. Dan taubat yang paling tinggi daripada nazar. Dia bertobat lintasan khawatir hati dia selain Tuhan, tu dia bertobat. Ya, dia nak tiap turun nafas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau turun nafas di lain dia bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Itu cara maknanya orang-orang yang tinggi ataupun yang dekat dengan Tuhan. Dan murad daripada asrar itu ialah daqaiqul ulum. Ulum jamak daripada ilmun. Kalau satu dipanggil ilmu, bila banyak dipanggil ulum. Maka segala kesenian, segala ilmu dalam sembahyang tu sir buka. Dan ma'arif jamak daripada ma'rifah. Ma'rifatun ma'arif. Maka segala ma'rifat pembukaan dibukakan. Ya. Maka didapatlah oleh orang yang sembahyang itu di dalam tiap-tiap surah yang dibaca tu, dalam tiap-tiap ayat, daripada tiap-tiap huruf maknanya, dan lagi akan datang demikian itu baginya yang datang segala waktu atas kadar limpah dan kasad dan himmah. Kalau tinggi kasad dia, Tuhan ilahi anta maksud, mana yang dikasad Allah Ta'ala, himmah dia ketiga, maka dia akan datang faid limpahan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu yang dapat dia semayang payah berhenti dah, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Sebab apa? Ada rahsia di situ besar. Kalau dia semayang rasa panas tu belum buka gitu, jauh lagi. Allah Allah. Dan lagi akan datang demikian itu baginya dengan apa? Datang segala waktu atas kadar limpah dan kasad dan himmah. Mana lagi terang kasad dia dengan Tuhan, lagi terang Tuhan buka. Dan benderang, mana bercahaya bersinar dalamnya segala benderang anwar, segala nur yang Tuhan bukakan. Nur tauhid, nur tawajuh, semua ada nur. Maka adalah hatimu nur atas nur, nurun ala nurin. Nur iman dah ada, datang nur ni pula, pum Tuhan pancarkan. Nurun ala nur, nur atas nur, Tuhan cantiklah, hebat. Dan sembahyang itu sebab datang ma'arif dan ulum. Sembahyang tu 4 kunci, dan untuk menjemput datang tu kurniaan Tuhan daripada segala ma'rifat dan segala ulum, segala ilmu. Ya, semua ilmu ni ilmu ulumul laduniyah, ilmu dibahasakan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat dia telah lepas yang bawah tu. Dia tak buat syarat bawah, dia terjun nak laduni, bawah tak siap ilmu, fardu ain tak lepas, ibadat kadang pentang penting dia tak dapat. Dia mesti kemas yang bawah. Allah. Dan faham daripada Tuhan Allamul ghuyub, yang maha mengetahui segala gaib. Baru masuk lain ni, dia masuk alam gaib. Dan apa alam gaib? Alamir ruh. Alam gaib dia panggil alamir ruh.
Alam ajsam, alam kasar kita ni, yang diidrak, ditangkap oleh pendengaran kita, oleh mata kita. Yang ni semua dapat kan? Orang Islam dapat, orang tak Islam pun dapat. Yang berakal dapat, yang tak berakal pun dapat. Adapun alam roh tu khas untuk tangkapan, diidrak dia dengan Tuhan dia. Okey, bila dia bersih, Tuhan akan bukakan tu. Itu berbagai-bagai pembukaan muka syafah, dan juga dipanggil fuyudat, limpahan. Syarat dia satu lah, safaul qalbi, jernih dan bersihnya cermin hati. Jadi kerja kita kena gilap. Jalan sufi ni kena buat kerja. Kalau dia malas kerja, tak dapat. Kalau dia buat kerja, apa kerja buat? Tasfiyatul qalbi, sucikan qalbi dia tu betul-betul. Ya, dua perkara dia nak lah, takhliyah dan tahliyah, pengosongan dan pengisian. Ya, kosongkan, isi. Dia tak boleh nak isi kalau bercampur. Kita tak kosongkan lagi benda kotor, masuk benda tak jadi kotor, kena bersih dulu. Ya, nak berhias mesti dia apa? Bersih. Kita pagi-pagi nak berhias kena mandi dulu. Jangan dia tak mandi, spray minyak wangi kan lain bau. Kena mandi dah kemas, baru dihias. Begitulah qalbi, bersihkan dengan taubat, istighfar sungguh-sungguh, kemudian dihiaskan, baru dia akan cantik, ya, dan dapat reda, maka dapat panggilan untuk hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitulah dipanggil apa? Ibu segala ibadah. Ya Allah. Dan semayang itu dipanggil apa? Sebab bagi datang ma'arif dan ulum dan fahmin, kepahaman daripada Tuhan Allamul Ghuyub, maka iaitu apa dia itu? Sembahyang tu, kembali itu. Ialah dipanggil ibu segala ibadah. Salat itu dipanggil umul ibadat, ya, dan kepala segala kebajikan, ya, mana merupakan ras, iaitu kepala segala khairat, segala kebajikan. Duduk di situ. Betul, kalau semayang dia cantik, yang lain dia settle. Kalau semayang dia sebaliknya tak apa elok, dia punya pengangat, dia punya kerjalanan pun tak apa tepat lagi. Dia semayang tu, kalau betul-betul dia semayang, dia sampai, kalau kalbi tu impirat dengan Tuhan, inkita anil khalaik, Masya Allah. Kalbi dah putus daripada makhluk, dia menghadap Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Mana dia nak buat benda mungkar, maksiat, dia takkan buat. Ya, seorang yang dapat nikmat dengan Tuhan, dia tak berani gadai ke benda tu. Benda tu akan hilang bila ada kekotoran maksiat masuk. Sebab tu dia tak berani dekat dengan benda maksiat. Maka cantiklah kedudukan dia, sebab dia suruh pantau kalbi. Kalbi dia kalau settle, selesai, yang lain selesai. Sebab dia raja, dia sultan nanti, memimpin segala anggota. Tangan bergerak dengan arahan dia, mata melihat dengan arahan dia. Ya, kita berjalan, dia kata pergi dalam mata kan, dia raja. Maka kalau dia elok, yang lain semua elok. Ya, an-nas ala din muluki, manusia ikut agama, raja dia pemimpin. Kalau baik, baik. Itulah raja dalam badan kita apa ni, negara kecil kita apa, satu jasad. Bila kalbi tadi cantik dia dengan Tuhan, maka yang lain cantik ikut. Kalau kalbi tadi tak kenal Tuhannya, wa'ala'iyazabillah, berat yang lain, habis. Itu dipanggil apa tadi? Salat dipanggil ibu segala ibadat dan kepala segala kebajikan. Tapi semayang betul, zahir dan batin tu menghadap. Dan tersebut dalam hadis, maksudnya barang siapa banyak sembahyangnya pada malam, nasib banyaklah sukanya pada siang. Ya, barang siapa bangun pada malam, dia banyak ibadat, sembahyang betul-betul, dia menghadap Tuhan, lazat dia dengan Tuhan. Sebab malam ni tempat hebat tuan-tuan. Dalam kitab Surajul Talibin juzuk yang pertama, Syekh bagi Syekh Zaini Dahlan disyarahkan kitab Minhajul Abidin. Datang di waktu malam, para-para kekasih Allah aulia seronok dia macam hari raya kan. Sebab apa? Nak pergi makan ikan bakau kan, dan dia menghadap Tuhan. Ya, tiap-tiap malam pintu langit dibuka. Tu hadis sahih 1/3 akhir, start daripada pukul 3. Pintu langit dibuka, siapa berdoa kemudian angkat, siapa minta ampun semua diampunkan. Soal tu yang hebat-hebat. Maka para aulia malam dan tak tidur pada dan berlazat dia dengan marruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa direzekikan kemanisan munajat dengan Tuhan,
maka hilang mengantuk. Zala anhu naum, hilang tidur tadi, tak perasan. Ya, dia berjumpa kekasih sampai ke subuh dia tak perasan. Itu makhluk. Ini bukan makhluk. Khaliq, mujid, ya huwallahu ta'ala. Dan tersebut dalam hadis, barang siapa banyak sembahyangnya pada malam, malam kena bangun tu. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, malam tu wajib bagi dia. Dia memang dia jadi batu tugas khas. Dia kena jaga malam. Itu dia. Allah. Dan kemuliaan meletak situ. Wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Kemuliaannya daripada kamu ialah qiyam, bangun pada malam. Iaitu buat qiyamul lail, maknanya menghidupkan malam dengan ibadah yang berbagai bentuk. Allah. Dan tersebut dalam hadis bahawa barang siapa banyak sembahyangnya pada malam, jawab dia, nasaya baiklah sukanya tuan pada siang hari. Kita tengok siang hari nampak ceria tuan, nur dia terang. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, bermula terbit dalam suatu khabar, tersebut dalam satu khabar dalam hadis, bahawasanya orang yang mukmin apabila mengambil air wudu, diambil air semayang tu, maka jauhlah daripadanya segala syaitan. Ambil wudu yang betul-betul lah, wudu zahir dan batin. Ya, mana wudu zahir apa yang kita ambil tu, kalau batin dia masukkan dalam sekali. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kita bertaubat daripada segala dosa yang dekat muka tu. Mata, mulut, tu bersih lah kan. Dia basuh tangan, dia taubat dosa tangan. Dia basuh kepala, dia taubat daripada fikrah, pahaman yang tak betul dan sebagainya. Basuh kaki, tempat melangkah, elok semua dia taubat. Tu boleh masuk semayang tu. Wudu secara hakikat dia buat tu. Bila menghadap dia kiblat zahir, kiblat batin terus dia betulkan. Menghadap dia, oh dahsyat lah. Sebab tu dia dapat benda-benda besar ni. Mula ambil wudu ya kan. Ya. Maka jauhlah syaitan daripada segala pihak bumi, ya, bongkau dia lain dan. Sebab apa? Kerana takut ia daripadanya bagi yang bersungguh bagi masuk atas hadrat Tuhan Malikul Jabbar. Nama semaya itu masuk hadrat Allah Ta'ala Al-Malik, Raja yang maha keras. Ya, mana dia berani kan ni. Tapi kalau tengok kita ambil wuduk duduk sebelah kan, wah tu kacau. Itu mungkin wuduk dia tak kena. Di antara tak kena, dia tak pandu betul dengan ilmu. Kadang ambil ismayang, kita guna apa tuan? Ya, air sama ada zahir atau air yang batin. Akhir zahir kita air itu kena ngaji fiqh pula. Air yang nak mengangkat akan hadas, mesti air yang mutlak. Ya, air yang mutlak. Begitu juga ma'ul mutlak qalbi kita, yang mutlak dengan dia, bahawa dia boleh bersih dalam. Ini bersih air luar kena mutlak. Kalau air mustakmal tak larat, dia tak ada kuatul daf'i, mengangkat hadas tu tak ada. Ya, air yang telah digunakan. Ya, sebab tu bila qalbi telah digunakan dengan makhluk, habis. Dia macam air mustakmal, dia tak dicuci kan. Dia kena mutlak betul qalbi dia dengan Tuhan ni, bahawa dia boleh sucikan rohani ni. Itu panggil ma'ul batin, air dalam. Kalau air mustakmal kita dah gunakan angkat hadas, kita tak ada balik air mustakmal tu, nak basuh tangan balik tak boleh, kena ambil air mutlak. Mutlak mana air yang tidak dikait dengan kait lazim. Mana air tu kalau orang sebut air berkait lazim tak boleh. Berkait lazim ikatan yang tetap. Contoh air Milo, air teh, air kopi, air sirap, itu lazim. Lazim mana tetap, dia takkan hilang, bawa mana pun kena ni air sirap. Tapi kalau kait yang tidak lazim, kait munfak, itu dipanggil mak mutlak. Air dikait tapi tak lazim, dia tak tetap, dia hilang. Air laut, air sungai, air paip, air telaga, ya, air lagi, air kolam, air hujan, kita angkat letak 5 beldi. Kita panggil orang yang tak kenal asal usul dia, kita tanya ni air apa, dia akan sebut air. Nama sungai hilang, nama laut hilang, nama paip hilang, nama apa, hujan hilang, semua hilang. Itu dia panggil kait munfak. Kait yang munfak yang cerai itu dia panggil ma'ul mutlak, air mutlak. Bila air mutlak dia ada dua, satu dia suci dan dia boleh menyucikan. Batu martabat guru mursyid dia panggil apa? Ma'ul mutlak.
dia berusia dengan Tuhan dan dia boleh tarbiyah orang lain. Ya, kita kalau jadi mak yang mutlak, terjadi mustakmal pun boleh tahan. Yang jadi air muntah najis. Orang dekat dengan kita habis orang kena najis itu kan. Itu bahaya. Hati yang najis, hati yang tak menghadap Tuhan, tu hati najis panggil. Ya. Syurga dunia pun kan. Jadi dua kan. Dalam Quran kata wal iman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gurun makam ketuhanan Tuhan dua syurga. Akhirat maklum, di dunia jannatul ma'rifah. Ya. Mana dia masuk dalam hudur hati ke Tuhan, itu apa dia panggil? Ma'rifat. Itu dia panggil jannah. Kalau hati tak hudur ke Tuhan, dia panggil apa? Narul mu'ajjalah. Lawan syurga apa? Nar. Neraka yang segera kenapa? Bila seorang tu lalai dengan Tuhan. Kelalaian dengan Tuhan tu neraka dunia dia panggil. Dia orang tak puasan ni. Kalau syurga dunia hudurul qalbi, hadir kalbi dengan Tuhan, itu syurga di dunia, kelazatan. Kalau tak ada tu lawan syurga apa? Itulah dia. Sebab tu bila hati tak menghadap ke Tuhan, dia akan terbakar. Dalil terbakar dia bentan, dia tak boleh tenang. Orang yang hati tak menghadap Tuhan, confirm dia tak ada ketenangan dalam dunia. Dia jangan terbiarang. Al-Quran dah sebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menghadap zikir dan menghadap hati Tuhan, itu saja kunci ketenangan hidup. Ya. Dia kata tenang hidup dengan harta. Dia cari harta lagi dia susah. Dulu sebelum dia jadi jutawan, rumah dia tak ada pagau. Bila dia jadi jutawan, rumah dia pagau tak? Lagi banyak harta, dulu dia tak ada escort, kerana pakai escort. Duduk dia dalam ketakutan. Dia bisnes takut tak jadi. Rumah dia banyak, takut orang ambil. Semua dan takut. Yang tak takut ni aulia. Masuk lain aulia, hati kita tak ada ketakutan. Lapang selapang-lapang. Dalil Quran sebut ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para aulia, waliullah, aulia jamak daripada waliyin. Dia duduk makan makrifat yang sebenar. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum Allah. Jasad mereka sama makhluk, hati dia dengan Tuhan. Sebab dia dapat ketenangan. Rahsia syurga sebenar dia. Itulah dia. Bila hati dia adapkan berlazat dengan Tuhan. Jadi kalau kita tak sayangkan benda mutiara mahal, iaitulah roh sir yang boleh makrifat, kita bagi dia lazat dengan racun. Lazat apa racun? Makhluk dengan dunia. Kita bagi lazat dia dengan benda-benda yang bukan-bukan ya, bila ya, dia punya apa tu kenikmatan, dia punya apa tu kualiti dia sangat tinggi, habis dan sayang. Permata yang mahal diletak celah longkang, ya, permata yang mahal diletak celah longkang. Patut permata tu harga dia 500,000, 800,000, bukan tu tempat dia, kat kedai tu. Tapi syarat nak pergi kedai macam mana? Dia kena gilap dulu, kena sebis gilap, polis habis-habis, memancar dia punya cahaya, gewang dia, air dia macam orang main batu, dia tahu kan. Letak kat sana, lagi jauh orang tengok bersinar. Itu pun mata kalbi, nur makrifat, dia masuk kan. Baru dia ada kualiti. Tapi malangnya kalbi kita yang dia boleh menangkap, kita pergi kotorkan dia. Kita gasak dia dengan longkang makrifat, lumpur maksiat, habis gelap. Jadi cuci balik. Dia kata cuci balik. Dia cuci balik, insya-Allah dia bersinar balik. Ya. Harap-harap sebelum kita balik dapat penyucian asli dia. Macam mana dia datang, macam tu dia balik. Ya. Kita ni bahan pinjam. Kita pinjam kereta orang, kereta pula mahal kan. Lepas tu ambil kereta orang, minyak dia penuh, kita pulang minyak tinggal reserve kan. Lepas tu ada kemik sana terlanggar, sana tergeser sana, kita tak beritahu tuan. Marah tak tuan kan? Marah tuan dia. Lepas tu dia kata tak payahlah, kau tak akan pinjam lagi. Ini awal, ini akhir. Awalan wa akhiran. Jangan harap kau nak pinjam lagi. Tapi kalau kita gerti bahasa, kita pinjam kereta dia, minyak reserve, balik ini hantar full penuh kan. Kereta dia kita ambil tadi kotor lagi, tak basuh, balik berkilat siap polis. Wah, kau nak pinjam ambil lagi dia kata. Mana dia ni orang gerti bahasa. Jadi kita ni meminjam, kita pinjam satu roh kita pun kita pinjamkan hak kita, maka balik sebagaimana dia asal. Ya, sebab insan tu jadikan dia fitrah. Ya. Allah karim.
Dan berkata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu min kibaril awliya, wali besar ni. Bermula tersebut dalam satu khabar bahawasanya orang yang mukmin apabila mengambil air wudu maka jauh daripadanya segala syaitan, ya, dalam segala pihak bumi. Dia lari, dan kerana apa? Takut ia daripadanya. Bagi yang bersungguh